Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kita kecerahan hati dan kejernihan jiwa dan ruh dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ketiga daripada suratul Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, yakni apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimah khiftum daripada al-khauf bermaksud al-ilm, dan kalimah khauf ataupun khiftum ini dimaknakan dengan perasaan terhadap sesuatu yang diketahui yang membawa kepada sesuatu yang dilarang. Bermaksud kebimbangan tentang sesuatu larangan yang berlaku. Dan kalimah tuqsitu daripada al-iqsat bermaksud al-adl, berlaku adil, daripada kata kerja aqsata yuqsitu. Maka bila dikatakan aqsata bermaksud seseorang itu atau dia itu berlaku adil. Berbeza dengan kalimah qasata. Qasata bermaksud apabila seseorang itu telah berlaku zalim ataupun melampaui batas. Seperti mana dalam ayat dalam suratul Jin, Allah menyebut wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Golongan yang qasit iaitu golongan yang zalim. Maka kalimah al-yatama pula dalam ayat ini bermaksud atau merujuk kepada yataman nisa, anak-anak yatim ataupun golongan yatim dalam kalangan wanita. Adapun maksud frasa ma tabalakum iaitu sesiapa yang cenderung diri kamu kepada mereka, yang kamu rasa elok pada pendapat kamu dalam kalangan wanita yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu untuk menikahi mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mentafsirkan ayat ini, para ulama ada beberapa pendekatan. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan lain-lain daripada Urwah Ibn Zubair
yang mana beliau telah pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ayat ini. Lalu Aisyah menjawab, wahai anak saudaraku, ayat ini adalah berkenaan dengan al-yatimah, iaitu perempuan atau anak yatim perempuan yang berada di dalam pemeliharaan walinya, yang ia berkongsi harta dengannya, dan harta anak yatim ini atau anak yatim perempuan ini mendatangkan atau menarik minat penjaganya, hartanya dan juga kecantikannya. Maka ia ingin mengahwini anak yatim tersebut, tetapi tidak mahu bersikap adil kepadanya, sama ada dalam pemberian mas kahwin. Ia tidak mahu memberikan mas kahwin kepada anak yatim ini seperti mana jika dia berkahwin dengan orang lain. Berkata Urwah, kata Aisyah, terdapat dalam kalangan sahabat yang meminta fatwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ayat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa' Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhun. Tuan-tuan sila rujuk ayat 127 daripada surah An-Nisa ini, yang bermaksud, dan mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hak dan kewajipan kaum perempuan. Katakanlah olehmu, Allah akan memberi keterangan kepada kamu mengenai mereka, dan juga apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam kitab, yakni Al-Quran ini, mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka, dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Aisyah lagi, firman Allah yang berbunyi wa targhabuna an tankihuhun, bermaksud apabila seseorang kamu mempunyai keinginan untuk mengahwini anak-anak yatim perempuan semata-mata kerana hendakkan hartanya ataupun kerana kecantikannya semata-mata. Bermaksud jika anak yatim perempuan itu mempunyai harta yang sedikit ataupun tidak cantik, maka tidak mahu dikahwini. Maka jika ingin dikahwini, maka hendaklah diutamakan keadilan terhadap mereka, iaitu hendaklah diberikan hak mereka yang sewajarnya, walaupun mereka itu atau anak yatim perempuan itu seorang yang sedikit harta ataupun yang tidak cantik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan riwayat ini dibawakan oleh para muhaddithin tentang adab daripada Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, membawa maksud bahawa sekiranya kamu mengetahui, wahai para pemelihara atau penjaga anak yatim, sekiranya kamu mengetahui bahawa kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan ini sekiranya kamu mengahwini mereka, sama ada dengan kamu melakukan sesuatu yang tidak baik dalam menggauli mereka, ataupun kamu menghalangi mereka daripada beroleh mas kahwin yang selayaknya buat mereka. Jika kamu mengetahui semua itu, maka kahwinilah kamu, bernikahlah kamu dengan orang lain, dengan wanita-wanita lain selain mereka, iaitu wanita yang halal bagi kamu, yang kamu cenderung atau tertarik kepadanya. Dan janganlah kamu menzalimi anak-anak yatim perempuan itu dengan bernikah atau melalui pernikahan dengan mereka tanpa kamu berikan kepada mereka hak-hak yang sewajarnya diberikan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan bagi kamu atau telah memberi peluang yang lebih luas bagi kamu untuk kamu menikahi wanita-wanita selain daripada wanita dalam kalangan anak yatim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, majoriti ahli tafsir cenderung untuk memahami ayat ini seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa
ia merupakan sebaik-baik tafsir bagi ayat ini, kerana ia memberitahu kita tentang sesuatu yang berkaitan dengan halin nuzul ataupun keadaan ketika diturunkan ayat ini, dengan pemberitahuan ataupun penceritaan yang lebih baik, yang lebih memudahkan kita untuk memahami ayat ini secara tekstualnya, untuk kita memahami ayat ini secara tekstualnya dan juga kontekstualnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat pandangan kedua dalam memahami ayat ini, yang mana mereka mengatakan bahawa ayat ini adalah larangan terhadap bernikah lebih daripada 4 orang, kerana bimbang terhadap harta anak yatim yang akan diambil atau dirampas oleh penjaganya. Berkata Ibn Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahawa ia adalah larangan daripada bernikah atau berkahwin lebih daripada 4 orang untuk mengelakkan daripada mengambil harta anak yatim yang dirampas atau boleh dirampas oleh penjaganya. Kerana apa yang berlaku ialah suatu ketika dahulu dalam kalangan Quraisy terdapat lelaki yang berkahwin sehingga 10 orang dalam kalangan wanita, bahkan lebih ataupun kurang daripada 10. Maka apabila mereka sudah tidak ada harta, maka mereka akan mengambil harta anak yatim yang di bawah pemeliharaan mereka, lalu diambil harta itu, dibelanjakan atau digunakan untuk berkahwin lagi menggunakan harta tersebut. Maka dilarang mereka untuk melakukan dengan ayat ini. Terdapat juga pandangan yang ketiga daripada Mujahid mengatakan bahawa ayat ini merupakan larangan daripada jenayah zina, dan antara yang berpandangan seperti ini ialah Az-Zamakhsyari, di mana mereka ataupun orang Arab atau merujuk kepada orang Arab, mereka tidak teragak-agak atau tidak merasa jijik dalam melakukan zina, walau bagaimanapun mereka merasa keberatan untuk menguasai ataupun untuk bersikap memerintah terhadap anak yatim. Lalu dikatakan kepada mereka, sekiranya kamu bimbang untuk berlaku zalim terhadap hak anak yatim, maka takutlah kamu juga kepada penzinaan. Maka bernikahlah atau berkahwinlah dengan sesiapa yang halal bagi kamu daripada wanita, dan janganlah kamu melakukan penzinaan atau menuju kepada wanita-wanita yang diharamkan kepada kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka inilah pandangan-pandangan yang masyhur tentang makna ayat ini, dan pastilah bagi kita bahawa pandangan yang pertama merupakan pandangan yang paling utama dan paling tepat dalam kita memahami ayat ini. Dan sudah pastilah berdasarkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, jelas menunjukkan bahawa beliau telah mentafsirkan ayat ini yang telah beliau katakan atau beliau sampaikan kepada anak saudaranya Urwah bin Zubair, dan dia tidak mengatakan atau berani mengatakan sedemikian, melainkan Aisyah sendiri telah mengetahui dan telah mengalami dan melihat sendiri keadaan yang sebenar ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman yang benar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.